Ya, Alhamdulillah. Jadi kita tahu ya bahawa kegunaan daripada minyak bubuk ni sangat besar. Ya, kalau kita gunakan untuk anak-anak tu, kalau lah Pak Haji kata ya, untuk kegunaan anak tu hampir perlulah. Setiap anak mungkin jatuh terluka, mungkin dia sakit perut, satu lagi demam. Kalau anak-anak kecil demam, maka kita mengoles minyak ini di lymphatic system. Ni dekat badan kita ini ada limfatik. Pernah tak ketika anak demam ada macam benjolan di sini, ada pembengkakan di sini, ya, pembengkakan di bawah ketiak. Itu namanya kelenjar limfatik, lymph node atau kelenjar getah bening. Jadi di situlah tempat untuk memusnahkan kuman apabila berlakunya demam. Tetapi kita kena mengalirkan cairan tersebut, ya, yang membengkak itu kita kena alirkan macam mana dengan kita gunakan minyak bubuk ini. Kita oleskan saja di bahagian leher ni, yang paling banyak limpatiknya dia kata leher ini, dia turun ke sini. Di sini juga ada. Ini kalau kita guna hujung jari kita, kalau orang sudah terbiasa dengan pijatan, dia boleh merasa ketolan-ketolan kecil. Itu yang dipecahkan sebenarnya. Tapi kita tidak perlu pecah lah, sebab ini pijatan je. Kita begitu, diusap naik ke atas, bukan ke bawah. Dia duduk di sini, diusap naik ke atas, kiri, belah kanan, kanan usap gitu sampai ke sebelah bawah ni. Di bawah ni diusap sampai ke ketiaknya, sebab di sini bawah ketiak ni ada tempat untuk nak memusnahkan kuman. Jadi kita usap dekat sini, yang dekat kepala ni diusapkan sebelah bawah dan kesemuanya ke arah, menuju ke arah di bahagian ketiak ini, semua menuju ke situ. Itu pun macam tu, dia semua begitu. Dan yang kemudian kelenjar tu ada dekat sini, kat sini memanjang di bahagian perut ini. Kelenjarnya ada di kawasan breast, kawasan payudara ini. Maka di situ kita buat putaran, ya, kepada ini untuk anak-anak demam ni, seperti bertawaf 7 kali, kiri dan juga dia punya sebelah kanan. Kemudian barulah disapu di groin, di cabang paha. Cabang paha kan ada kadang-kadang timbul ketulan macam tu. Itulah dia. Jadi di situ sama juga seperti dekat tangan, daripada lutut tu ditarik naik ke atas ke cabang paha tersebut, semua ke arah dekat situ. Jadi limpatik ni dia duduk sebelah bahagian depan saja. Jadi kita lomokan begitu. Kita ingat ya, cairan limpatik ni dia bukan urat yang kita nak kena kuat-kuat, tak. Dia seperti kita menggosok saja. Kalau kita tekan kuat, itu tak boleh, itu urat. Pijatan limpatik dia perlahan saja. Adakah satu arah saja? Boleh dua arah, tetapi arah menaik itu lebih kuat. Ini kuat, perlahan. Arah untuk menuju ke tempat pemusnahan. Ada beberapa tempat pemusnahan. Yang pertama, Pak Haji sebutkan bawah ketiak ada 2. Kemudian dekat sini. Dekat sini pun ada juga. Tapi kita ke sebelah bawah. Ini pun macam tu. Jadi di situ kita pijak dia macam tu. Pijak dia seperti orang bertawaf lah. Tawaf macam mana? Macam tu lah. Tawaf gitu. Ini pun begitu. Dia akan gitu. Kemudian disapu pelan-pelan dekat sini, bahagian abdomen ini sampai ke groin, ke celah paha itu juga diurut pelan-pelan. Dioles bersama dengan minyak. Baik. Itu satu cara. Ya, satu cara. Tapi kalau anak-anak itu sakit di perut, maka pijatan minyak bubuk ni iaitu di perut betis. Ingat tu. Ya, kalau sakit di perut, maka urutannya ya di perut diurut juga. Macam mana urutan dekat perut dulu? Urutan dekat perut itu semuanya ke arah pusar. Daripada tepi, kanan, kiri, bawah, ke atas, semuanya ke arah pusar. Jadi kita boleh buat di situ, ataupun kita boleh masukkan minyak bubuk ni ke dalam pusar dan membuat putaran jari kita di dalam pusar tersebut. Itu juga sangat efektif. Ini khususnya untuk anak-anak sembelit. Kita gunakan sekejap. Yang kedua juga termasuk juga untuk sembelit, iaitu pijatan di
perut betis anak tu minta dia tidur tengkurap, kita urut dia, kita urut di bahagian betis itu, urutnya begitu, artinya urut dia dari atas ke sebelah bawah. Ingat ya, kalau di depan ini, depan tubuh badan, urutnya naik ke atas, tak boleh turun ke belah bawah. Kalau di belakang badan ni kita, semua dia akan turun ke bawah, dia kena turun ke sebelah bawah. Jadi kalau perut betis itu kita turun ke sebelah bawah, dia punya gitu. Anak itu dia akan rasa sikit ngeri itu kerana dia berlaku dah dihidup balik dia punya saraf. Sapu begitu, dan dia punya perut betis yang keras itu dia akan jadi semakin lembut. Setelah kita lama kita begitu, barulah kita menolak sekali, tolak naik ke atas. Di betis, di perut betis, tolak sampai di bahagian tengah tu kita berhenti sebentar, lepas tu kita tolak terus. Masya Allah, kita telah mengalirkan semua aliran tenaga dalam tubuh badannya. Jadi dia tak perlu ubat sebenarnya, dah jadi ubat demam, hanya urutan saja. Masya Allah ya, ada di antara anak-anak Pak Haji memang tak ambil ubat, hanya urutan minyak bubuk saja. Demam hanya urut saja, bukan minum ya. Kalau minum lagi bagus. Itu adalah antaranya. Kemudian termasuk lagi pijatan untuk anak-anak ni, jangan terlupa ya, iaitu kita urut di bawah tapak kakinya, terutama di bahagian tepi macam ni kita urutkan dia supaya dia jadi lembut dekat situ. Senang saja ya, senang saja. Tengok di bawah tapak kaki tu dinaikkan begitu, ditekan begitu, ada urat menegang, urat besar. Di urat itulah yang disapu minyak tu, disapu perlahan, diusap perlahan. Jangan kuat, sakit urat tu. Tekan dia, itu saja yang dimain-mainkan, sebab dia akan pergi ke otak dah. Dia akan pergi ke otak, merangsangkan otak untuk bekerja, sistem hormon, sistem saraf sebagainya. Ketika anak tersebut ataupun orang urutan untuk lepas bersalin juga kita boleh urut di tulang belakangnya. Macam mana dia tengkurap begitu, tuangkan minyak di atasnya, lalu kita urut di tulang belakangnya, dibasahkan tulang belakangnya daripada atas sampai ke sebelah bawah menggunakan ini, naik turun sampai dia rasa panas. Selagi dia tak rasa panas, kita kena main begitu. Dan satu lagi, macam mana kita nak tengok dia rasa panas, di hujung kakinya itu juga panas. Lagi ke kakinya, di hujung kakinya tak rasa panas, kita kena pijak lagi menggunakan ini. Ni. Boleh kedua belah juga begitu. Macam orang buat guasa tu, menggunakan wang, kerukan, tetapi ini kita gunakan minyak. Kita akan gunakan minyak. Jadi bila kita buat begitu, darah-darahnya berjalan. Ya, kita buat itu, saraf-sarafnya berjalan. Apa buktinya? Buktinya matanya terang. Dia akan merasa fresh. Kadang-kadang kalau kita buat pijatan begitu untuk anak-anak dan juganya, ingat, bagi anak-anak perut betis, perut ke arah pusar, begitu di bawah tapak kaki, di urat yang paling ke itu. Kemudian seterusnya kita juga boleh sapukan dia juga di tulang belakang. Sudah dah cukup, dah sempurna untuk urutan bagi seorang anak. Ya, di hari-harinya kalau dia ada masalah kencing dan juga sebagainya. Kalau ini boleh kita buat, masya-Allah. Ya. Satu lagi urutan limpatik yang buat disebutkan. Baik, subhanallah. Ini juga terkait dengan lepas bersalin. Banyak ibu-ibu yang tak dapat treatment selepas bersalin. Minta maaf lah ya, mungkin tak ada apa yang dia ambil. Lepas bersalinnya kebanyakannya, kalau orang-orang yang bukan Islam ya, di negara luar itu, kita boleh lihat lah orang-orang yang banyak makan jamu ni, walaupun anaknya tu agak sikit ramai lah, tetapi dia sihat dan nampak jauh lebih muda daripada wanita-wanita luar di barat sana. Anak baru seorang, badan dah jadi lemah sebagainya, sebab mereka tidak ada sistem. Mereka bergantung hanya pada kimia. Lepas bersalin ambil ubat kimia, dia tak ada urutan. Mereka ada hanya masaj tu, entah minum arak, lepas tu minum arak.
tidak ada orang kata apa, disiplin hidup yang menarik, tidak menarik, ketamadunan yang tak menarik. Tapi kita ada urutan lepas bersalin. Kalaulah badan kita tu sejuk sangat, kena minum ini. Minum ini dia mengeluarkan racun. Bagi orang yang ada asam urat, orang yang ada asid dalam badan dia lah, arthritis ya, boleh kita sapu di tempat yang kita sakit lutut, sakit sendi tu, kita boleh sapu ni, kita membasahkan. Malah kalau waktu malam paling bagus basahkan bahagian kaki kita ni, kita pakai stokin biar dia panas. Bila kita boleh sapu, pada ibu-ibu ya, khusus selepas bersalin ataupun yang tak bersalin pun macam tu juga ya, kalau kaki kita sejuk, kita tak sihat. Apa pun, tak kira lah dia ada DM kah, dia ada apakah, tapi kakinya sejuk menandakan dia tak sihat. Macam mana? Apa artinya kaki sejuk tu? Artinya darah tidak mengalir yang bagus. Jadi oleh sebab tu bila kita sapu dengan minyak ini, dia akan memanaskan. Kita pakai stokin pada waktu malam. Wanita lepas bersalin macam tu, pakai stokin. Cari stokin yang longgar-longgar itu. Stokin yang longgar-longgar itu yang kita pakai, kita sapu minyak dulu, kita pakai, kita tidur. Tidur boleh dapat deep sleeping. Sebab kita bukan hanya memanaskan, tetapi di dalam ni ada herba, ada ubat-ubat. Masya Allah ya. Jadi dia akan mendatangkan kesan pengobatan yang sangat baik. Jadi bagi wanita yang bersalin, dia juga kena buat pijatan di bahagian rahimnya, angkat rahim supaya uterus itu tidak jadi kembang. Ya, bila dia nak lahirkan anak ya, dia mengembang untuk membolehkan dia push itu keluar. Lepas tu kita ambilkan dia ini. Kalau kita minum pun bagus. Minum pagi 1 senduk, lepas tu petang 1 senduk, malam 1 senduk, 1 sudu lah maksud Pak Haji tu ya, 1 sudu besar tu kita minum. Lepas tu minum dengan air panas. Dia akan hilang bisa-bisa racun-racun ni yang duk menggigit di badan kita tu. Itu satu kaedah yang sangat menarik. Apatah lagi bagi wanita-wanita yang selepas bersalin atau yang tak bersalin, yang rasa lemah. Itu yang Pak Haji sebut tu. Ada satu konsep mandi minyak. Mandi minyak. Kita tak perlu berendam dalam minyak macam kita berendam dalam sungai dekat Yan ni, tak perlu macam tu. Kita hanya perlu ambil minyak, lomorkan sampai basah betul-betul, biar dia kering di badan. Biasanya kalau dah lepas lomor itu, dia akan rasa ngantuk yang amat sangat. Ngantuk dan dia tidur. Dia bangun tu, dia fresh. Buat sebulan sekali. Supaya kepanasan daripada minyak bubuk ini, minyak MPH ini, dia akan mengalirkan blood circulation yang bagus. Macam orang sauna lah. Cuma sauna menggunakan daripada wap. Wap ya, bukan asap. Orang kata asap tak boleh. Asap dia perih, mata kita pedih. Wap kita kena duduk dalam sauna tu kena buka mata. Buka mata. Itu menggunakan sauna wap, tapi ini menggunakan kepanasan minyak. Menarik sekali ni. Sapu, kalau orang tu tak sihat, sapu, mandikan dia dengan mandi minyak. Mandi minyak. Baik, apabila kita mandi minyak ni, jangan mandi lagi malam tu kita biasanya kita buat tu malam lah ya, ataupun kita buat sebelah pagi misalnya. Maka bila kita mandi minyak tu, kita lomor minyak itu, jangan tengah hari tu kita mandi. Jangan, biarkan dia duduk. Petang-petang nanti boleh mandi. Kalau waktu malam, besok pagi pun bolehlah kita mandi. Biar semalaman. Ingat ya, orang yang menggunakan minyak ni, dia tak boleh kena air. Badan kita, dia tak boleh kena air. Ya, kalau kita kena air itu, dia akan merosakkan kita punya saraf. Kalau bagi penyakit yang serius lah. Jadi dia tak boleh. Lepas tu dia siram air, dia mandi. Tak boleh begitu. Ya. Itu dia kena jaga. Sama juga dengan orang yang lepas bersalin atau orang yang gugur. Orang lepas bersalin dan gugur, dia tak boleh mandi. Boleh mandi, tapi tak boleh siram di bahagian kepala. Siram di bahagian kepala, dia akan melemahkan seluruh tubuh badan. Jangan siram di atas kepala. Orang perempuan selepas bersalin atau lepas gugur. Jadi dia sesuai dengan minyak. Kita sesuai dengan sapu telur minyak ni ya.
Jadi kita berehat. Jadi itu kita gunakan untuk perempuan lepas bersalin, dan betisnya itu kakinya dilomorkan, dipakai stocking yang longgar, dan perutnya itu dilomorkan, dipakai bengkung, ikatan parut dekat itu, dan ini semua dilomor-lomorkan, muka pun disapukan juga sebagainya. Ni bahagian rambut perempuan tu buat dia masaj di bahagian kepala. Mudah saja. Pak Haji boleh tunjuk macam mana masaj untuk bahagian kepala bagi orang perempuan. Macam mana? Ambil rambut tu, pegang rambut tu, ditarik, genggam bagi kencang. Genggam bagi kencang, tarik. Tarik tu bukan payah tarik gitu. Kita hanya perlu pegang di atas, cekang ni. Di bawah tu kita cuma genggam gitu. Bila kita genggam gitu, rambut kita dia kekendor, bila kita pegang tu dia akan tarik di atas. Tarik, genggam rambut tu di seluruh ni. Nanti kena belajar cara dia. Nanti Pak Haji tunjuk macam mana pegang rambut, tarik dia bunyi tak tak tak. Pegang rambut tu boleh menarik dia bunyi. Dia bunyi macam kita betul tulang. Tarik dia bunyi. Bila kita buat begitu, kita rasa seluruh beban dalam kepala kita hilang. Orang kata nanti dia jadi ketagihan kecanduan ni katanya. Esok nak tarik rambut lagi. Tak, ini mesti kita buat. Supaya apa? Supaya dia bagi dia terbuka pori-pori, ruang udara dan juga sebagainya di bahagian kepala kita. Itu wanita bersalin boleh digunakan untuk minum, boleh guna untuk sapu, boleh guna untuk anak yang baru dilahirkan. Jika kembung, boleh guna untuk pijatan. Sangat baik, boleh guna untuk mandian, untuk lomor, dan itu juga kita jadikan dia sebagai pilis. Pilis ni kita sapu di atas ni. Sapu di atas ni mengelakkan daripada kembangnya urat-urat mata. Nanti dia jadi kelabu. Ya, nanti matanya bertambah terang bila kita gunakan ni. Jangan risau sebab ni semua adalah herba. Banyak herba di dalamnya itu yang akan berfungsi walaupun dia dalam bentuk arang aktif, karbon aktif. Itu khusus untuk wanita yang selepas bersalin. Jadi apa kelebihan lagi kalau kita minum? Tadi kita sapu ya, kita minum tu apa kelebihan? Salah satunya kelebihan ialah untuk cacing. Untuk orang yang ada masalah cacing, anak-anak yang ketika dia tidur waktu malam, kita tengok dia keluar peluh keringat di bahagian kepala ni, dia tidur macam tu. Tidur macam orang duduk sujud tu. Dia tidur lebih kurang macam tu lah. Itu kita bagi juga dia minum. Kemudian satu lagi yang paling bagus sekali, asma. Untuk asma, minyak digunakan untuk asma. Ini adalah merupakan salah satu daripada teknik pengubatan asma yang ada di dalam masyarakat kita. Orang asma dirawat dengan minyak. Pelik. Kita patutnya asma ni kita tak boleh hampir dengan minyak, tapi tidak. Betul, dia bagi minum kepada orang asma tu, dia memperbaiki paru-paru. Sebab apa? Sebab karbon aktif di dalamnya itu menangkap gelombang-gelombang angin yang ada di dalam fluid yang ada di dalam bronkial di paru-paru tersebut. Masya-Allah, ini ajaib. Jadi bila orang tu asma, kalau dah setakat dia tidur malam hin, kita sapukan saja di sini. Sapukan di sini sebab apa? Dia akan memanaskan bahagian dada ini. Tapi kalau dia parah, baru kita bagi dia minum. Dan bila kita minum tu, insya-Allah pernafasannya akan jadi panjang. Sebab apa? Sebab apa? Bukan sebab dia punya oksigen, bukan. Sebab di dalam paru-paru itu ada mukus. Mukus itu pecah. Mukus itu terlerai. Ya, jadi encer, dia jadi cair dan dia dikeluarkan. Menarik ini. Ada dua mukus yang tubuh badan kita yang boleh distabilkan melalui MPH ini. Mukus di perut satu, mukus dalam perut ya satu, yang satu lagi mukus di dalam paru-paru. Sebab tu kita boleh guna untuk asma. Jadi subhanallah, kita sapu pada ini untuk asma,
Dan juga untuk orang yang ada masalah sakit tekanan angina ni, seperti sakit jantung misalnya, maka Pak Haji selalunya kalau orang tu ada sakit jantung, Pak Haji akan suruh dia minum minyak bubut. Orang asma minum minyak bubut. Orang yang ada dia punya penyakit apa pun selain daripada dia sapu, Pak Haji akan suruh dia minum minyak bubut. Minyak bubut ini bagi Pak Haji dia adalah satu perawatan utama, orang tu kena minum. Selagi dia tak minum minyak bubut ini, itu tak boleh nak detox dia punya racun dalam usus dia, detox racun dalam darah dia, detox racun di dalam otak dia, di mana dia punya ada darah beku dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Tapi ramai orang kita dia tak faham tentang perawatan, dia tak mengkaji. Dia tak ada art of healing. Art of healing ni macam mana cara nak sembuh dia. Kena ada dia punya, orang kata kena ada kunci dia. Kena ada inti pengobatan. Apa dia? Minum minyak ni. Apabila kita minum minyak ni, dia untuk kencing manis ni turun gula. Itu yang menarik, dia turun gula. Subhanallah. Dan kalau orang itu ada gangren, kita guna inilah. Kalau boleh ambil daun kita panggil daun sambiloto, ataupun daun pokok cerita lah, pokok empedu bumi yang pahit tu, daun dia macam tajam-tajam tu, tumbuk daun itu, campur dengan minyak ni, letak di tempat gangren, insya-Allah. Tempat luka, insya-Allah. Gangren kerana penyakit kencing manis, dia masuk ikut situ. Masya Allah ya. Inilah yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa minyak yang boleh diminum dan minyak yang sepatutnya diminum, ya, khusus untuk orang yang ada masalah penyakit apa pun. Sebab apa? Baik, sebenarnya dia bukan ubat untuk kencing manis, bukan. Dia bukan ubat untuk menurunkan darah tinggi, bukan. Tapi dia berkesan untuk penyakit itu sebab apa? Seperti mana yang Pak Haji sebut, lebih baik kalau minum sebelah malam. Dia minumnya sebelah malam. Sebab apa? Untuk mengeluarkan asid dalam badan. Badan kita ni berasid. Siang kita makan bagaimana, berbuka puasa pun entah macam-macam. Apa yang ada di depan semua nak rasa, dan semua sedap. Kalau ada 5 jenis air pun 5 kita nak minum, semua sedap. Selalunya dalam bulan Ramadan ni jurumasak akan dapat pujian. Sebab apa? Sebab semua sedap. Itu kena ingat, tidur yang paling sedap ketika kita capek, kita letih. Minum dan makan ketika sedap, ketika sedang berpuasa. Itu dia. Yang lebih sedap lagi kalau makanan percuma. Lagi sedap. Kita tak ada bayar. Masya Allah ya. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu sekalian, kita akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan ni kita nak mencari malam kemuliaan Lailatul Qadar. Banyakkan sedekah. Pak Haji pesan pada Pak Haji sendiri dan kita semua, jangan putus sedekah pada siang harinya. Kalau waktu malam, lagi bagus. Pak Haji dah standby nak bersedekah pada waktu malam. Sedikit pun tak apalah. Tapi waktu malam, sebab kalau kena malam Lailatul Qadar, sama seperti ibadat 1,000 bulan. Masya Allah. Sedekah macam tu juga, pahalanya besar, Allah sediakan. Standby. Tu ada antaranya. Boleh juga hadiahkan minyak kepada orang, sedekahnya dalam bentuk minyak. Tu di antaranya. Baik. Jadi kita minum. Jadi art of healing kita, ingat ni, mereka yang belajar herba ini, kita kena belajar untuk bagaimana kita nak rawat orang sakit. Jadi ada kunci-kunci dia, ada clue dia nak buka dalam tubuh badan kita ni. Salah satunya ialah daripada minyak bubut, kena bagi minum. Ada satu kasus ada satu orang telah datang jumpa dengan Pak Haji. Dia kata, saya dah makan semua herba HPA ni, tapi badan saya kenapa bisa-bisa tak mau hilang. Dia sudah bertahun-tahun, bisa ni pun 10 tahun lebih dah, tapi tak mau hilang. Kurang tapi tak mau hilang. Ada lagi herba yang saya belum makan. Orang ni ada wang ni, bagi tahu. Ada apa dia? Minyak bubut.
Dia pun terhenti sebentar. Minyak bubuk, ya. Minyak bubuk boleh minum? Dia, boleh. Dia minum satu hari ni, mungkin ini untuk 3 hari dia minum. Masya Allah. Dia kata, Allahu Akbar, hilang semua sakit yang dia tanggung berpuluh tahun ini. Sebabnya apa? Dia buang asid je. Asid kita ni bila dia tak boleh keluar, itulah dia permasalahan yang ada dalam tubuh badan kita. Tolak asid, tolak penyakit. Buang asid, buang penyakit. Penyakit semua kebanyakan asid dalam tubuh badan kita. Makanan, hasil metabolisme, hasil pemakanan, bahan awet, bahan yang tak jadi darah, daging, tak jadi kulit, tak jadi rambut, dia jadi racun pada tubuh badan kita. Itu yang kita kena buang. Baik, Alhamdulillah. Jadi boleh kita gunakan minyak ini untuk asma, untuk racun, untuk penyakit kencing manis, untuk penyakit darah tinggi, untuk penyakit jantung, untuk penyakit ginjal. Tetapi yang Pak Haji nak sebut sini, dia bukan ubat darah tinggi, bukan ubat jantung, bukan ubat untuk buah ginjal, untuk buah pinggang, bukan. Dia tak pergi ke situ. Dia melakukan satu proses mengeluarkan asid dalam tubuh badan. Bila asid dalam tubuh badan itu dapat dikeluarkan, cubalah tengok malam ni, cuba tengok ya, ketika kita selepas kita buka puasa, sebelum kita tidur malam, ambil dia punya satu senduk besar tu, minum satu senduk, lepas tu kemudian barulah kita minum air hangat. Tengok betul tak pada esok hari lawas pembuangan air besar dan hilang ni sakit-sakit yang sama ini, yang kita tidak tahu nak menunjukkan sakit di mana. Nak tunjuk sakit kat kepala kah, sakit kat ini sendi kah, tak tahu. Kalau orang bertanya kita sakit kat mana, aku tak tahu nak sebut. Kenapa tak tahu sebut? Seluruh tubuh badanku sakit. Sakit macam mana? Sakit yang aku tak tahu nak sebut. Sakit tak tahu sebut tu, inilah ubat dia. Ni, pagi dia minum minyak ni, insya-Allah besok ni tengoklah nanti. Dia datang ni bukan nak ambil minyak nak urut, nak minum. Bolehkah orang minum minyak? VCO tu kan minum minyak. Minyak zaitun kan minyak minum. Ini kan minyak, ini bukan minyak bumi, ini minyak macam minyak zaitun, macam minyak BCO, macam minyak sawit. Boleh minum, tak ada. Tidak mendatangkan masalah apa. Sangat-sangat bagus dan sebagainya. Dan apabila kita buat ini, ini sangat penting. Sangat penting. Ini poin yang paling penting kali. Dalam semua poin-poin tadi, ni yang paling penting sekali. Bila kita minum dia tu untuk kurus badan. Yang penting kurus badan lah. Orang ni dia nak kira kecantikan tu lebih daripada kesihatan. Dia sanggup beli ubat-ubat kecantikan lebih daripada ubat kesihatan. Biar diri dia sakit tak apa, asal cantik lah. Tak boleh macam tu. Jadi macam mana cara nak buang lemak di dalam tubuh badan kita? Kena guna minyak yang boleh menarik lemak. Minum yang ini, nanti dia tarik semua lemak tu keluar. Nanti dalam najis tu lemak saja yang keluar. Dia keluar. Yang paling penting, lemak ni, yang tempat ni mudah keluar, sini mudah keluar, dekat badan paling ialah di perut. Paling susah di perut ni. Dia jadi minyak trans, minyak keras ni dekat bahagian perut kita ni. Bila minyak lemak ada dekat situ, selagi lemak tu ada banyak situ, maka ubat susah berkesan. Sebab tu kita makan dia tak berkesan, pasal lemak ni di bahagian perut ni. Jadi kita ambil, tengok tali, ukur lilit pinggang betul dengan pusar. Tengok, dah panjang tu. Kita berdiri, letak dekat pusar kita tu, tengok kita berdiri tu, tali lebih panjang atau kita lebih tinggi. Kalau dah tali tu kita letak kat pusar tu sampai ke bawah, sampai ke sebelah bawah tu, tali tu tergantung, berartinya dia makan ubat sembuh cepat. Tapi kalau talinya sampai ke bawah tu sambung lagi, panjang lagi, berartinya dia susah. Dia makan ubat susah berkesan. Hari ni banyak orang duk sebut herba tak berkesan, herba tak berkesan. Bukan. Ini kita tak pecahkan kita punya art of healing. Herba tak berkesan tu bukan sebab herba, tapi sebab perut itu boroi.
Bahasa utara panggil boroi ataupun perut tu dia buncit. Busung lah kita kata. Bukan busung sebab dia busung lapar. Ni busung kenyang. Busung kenyang. Maksudnya dia perut ke depan ni makan ubat dia tak mau. Jadi nak kena keluarkan itu dulu. Macam mana nak keluarkan dekat perut yang busung tu? Ni. Sapukan dia. Kemudian kita minum. Bila kita minum, makin hari semakin kempes perut ni. Cubalah tengok. Tapi janganlah minum ini untuk 1 bulan. Dia tak maulah. Kurang-kurang ni 1 hari. Tu dia. Kalau 1 hari, alhamdulillah lah Pak Haji. Nampaknya sel kita naik lah. Tak apalah makan sehari 2 hari boleh lah kita tengok kan. Kita makan sehari sekali pun dah cukup dah. Dia buang itu habis. Kemudian maka perut kita kempes. Dan yang pertama kena ingat, kalau sudah kempes perut yang buncit ni, yang busung ni, kalau kita kempes dia, apa yang akan berlaku? Pertama, dia akan selera makan berkurangan. Rupanya yang kita jadi lapar, nak makan sebab perut buncit. Kalau perut itu sudah kempes, dia sudah tidak mau makan banyak. Dia boleh makan sikit saja. Selera dia itu dah betul dah. Dia dah balance dah. Sama ni yang dia duduk makan tak kenyang, makan manis itu sebab apa? Dia tak balance. Sebab apa? Sebab kerosakan di bahagian perutnya kerana lemak trans ni, lemak yang keras ni. Lemak di tepi paha kita, lemak di bahagian ini semua itu cepat turun. Tapi nak tengok dia, tengok. Bila kita pijak di bahagian perut tu dia keras. Jadi bila dia keras tu, lemak itulah di bawah lapisan perut tu. Itulah lemak yang bahaya sekali dalam tubuh badan. Lemak itu menyerang jantung, lemak itu menyerang dalam kita punya sistem. Lemak itulah satu yang boleh kita lihat yang menyebabkan tubuh badan kita tak sihat. Masya Allah. Baik, sebenarnya Pak Haji nak cerita banyak lagi tentang minyak ni ya. Tetapi Masya Allah, Pak Haji tahu bahawa kita semua mempunyai testimoni yang banyak. Ya, sebab minyak ni pun dah dikeluarkan tahun 1900 berapa ini ya, 1997. Ini nombor yang paling lama ini. Iklan kan nanti Pak Haji nak iklan ini pula, nak buat iklan untuk minyak ni, masya-Allah. Ya. Jadi itu di antaranya yang Pak Haji boleh sampaikan. Terima kasih semua yang mengikuti. Kita sambungkan lagi nanti dalam pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Makin hari, makin bertambah informasi-informasi, semakin kita rasa kita perlu mempelajarinya. Jadi kita belajar ya, rajin-rajin. Jangan lupa tulis apa yang buat tu. Nanti suatu hari itulah yang diperturunkan kepada anak-anak cucu kita, insya-Allah. Jadi amal kebaikan juga. Pak Haji pun rasa bahagia saja. Nanti Allah bagi amal-amal kebaikan itu mengalir terus di dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Sebab apa? Orang gunakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.